Assalamualaikum. Salam. Dah makan? Tengah makan. Oh, tengah makan. Okey. Makan. Ustaz dah makan? Sudah. Ustaz sihat? Alhamdulillah. Sinilah. Saya tak ada kamera. Tengah makan apa tu? Belum. Ain dah makan, Ain? Tak ada lagi. Aisyah dah makan? Belum. Belum. Pergi ambil makanan. Kalau ada makanan, pergi ambil makanan. Aisyah dah makan, Aisyah? Amar dah makan. Siapa yang belum makan, pergi ambil makanan dulu. Okey. Alhamdulillah Ustaz, sementara kita tunggu kawan-kawan kita ambil masa 5 minit untuk kita baca maksurat. Ustaz share maksurat kepada awak kan. Okey. Kita ambil masa 5 minit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Okey. Kita dah cukup 5 minit dah. Kita ambil 5 minit je. Okey. Ada berapa dah orang? Okey, 9 orang. Hafiz, okey dah Hafiz? Okay, we start our class by okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we start our class by reciting doa surah Al-Fatihah and selawat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik salim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Okey, nama dia Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kelas. Aduh, pagi-pagi ni tengok awak pun muka pun macam baru bangun tidur je. Tapi nak tengok muka macam mana, kamera pun tak buka. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Okey, Ustaz nak panggil ni, Ustaz nak tengok awak ada ke tidak sebenarnya ni. Kaisha ada tak? Ya. Ada. Hafiz gimana tu Hafiz? Kat rumah. Kat rumah. Damia ada? Ada. Okey, Kaira ada, Ustaz nampak dah tadi. Ni Amma ada, ni Amma. Ni Amma ada tak? Haras ada? Okey, Amma okey. Haras ada? Ada Ustaz. Good. Nur Sofia ada? Ada. Good. Siapa lagi seorang ni? Tak nampak belakang. Ain ada tadi. Okey, anak-anak murid Ustaz. Pertama dan selamanya kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah Taala masih lagi bagi kehidupan, masih lagi bagi kita bernyawa, masih lagi kita boleh masuk kelas, masih lagi boleh kita makan, masih lagi boleh kita banyak lagi Allah Taala berikan kita kepada nikmat-nikmat dia. Okey, anak-anak murid Ustaz akan sentiasa ingatkan awak supaya kita kena sentiasa bersyukur walaupun awak akan kata, tiap kali kelas. Ya, anak-anak murid Ustaz akan ingatkan awak tentang bersyukur setiap kali kelas yang kita ada. Munir siap Munir? Munir dah makan belum? Belum. Siapa yang belum makan? Ustaz pesan ni, siapa yang belum makan? Siapa yang belum makan, pastikan awak mulakan kelas dengan perut yang terisi. Siapa yang belum makan, pergi Ustaz benarkan dia pergi ambil makanan. Saya makan pukul 8.30. Makan pukul 8.30. Boleh. Okey. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, sebelum kita mulakan kelas, Ustaz nak ceritakan ke awak apa yang berlaku dekat Malaysia pada hari ini. Supaya awak semua ni tiba. Ya. Ada orang mengaku jumpa Yapin. Bukan. Setiap hari jumpa Yapin ni, penatlah Yapin tu nak jumpa. Okey, anak-anak murid Ustaz,
Sekarang cuba awak tengok kiri dan kanan awak. Atas meja awak ada makanan. Kiri awak ada, semua ada lagi. Tapi apa yang berlaku ini Ustaz terangkan kepada awak. Anak-anak murid Ustaz sekarang ni dekat Malaysia ni dia tengah buat satu kempen. Siapa pernah tengok kempen ni? Kempen bendera putih. Apa maksud kempen bendera putih? Okey. Oh ni apa ni bebas. Bukan bebas ni apa? Okey. Kempen bendera putih ni. Ni awak, kalau awak tengok, awak tarik je bendera putih, awak akan nampak. Okey. Ini kenapa anak-anak murid Ustaz, kalau awak tahu dekat luar sana, awak mungkin semua tak terasa sebab awak semua adalah anak-anak orang yang berada. Mak dengan ayah awak kerja alhamdulillah. Tak ada lah Ustaz, berada. Ustaz baru ni Ustaz pergi rumah Hafiz. Oh, rumah Hafiz besar. Ada laman. Saya tahu. Ustaz pergi rumah Hafiz. Sedap kek yang kak dia buat. Okay. Anak-anak murid Ustaz promote sikit. Okay. Kenapa Ustaz nak bagi tahu kat awak benda ni? Ustaz nak bagi tahu awak keadaan dekat dunia, dekat Malaysia sekarang. Ramai orang yang dah tak ada duit, ramai orang dah macam-macam dah. Ustaz tengok ada yang sampai kena jual barang-barang Ustaz tahu rumah tak? dia. Apa ni? Klinik Daddy kena rompak. Apa? Klinik Daddy kena rompak. Klinik apa? Klinik Daddy. Jadi Ustaz tak tahu yang tu. Waktu-waktu zaman sekarang ni cuba awak fikir Hafiz, kenapa orang rompak? Untuk dapatkan duit. Kenapa sampai tahap macam tu? So, orang terdesak. Pandai. Good question anak. Okay, good answer. Okay, sekarang ni ramai orang dah terdesak sampai sanggup buat macam-macam. Kan Ustaz pernah tunjuk kepada awak. Ini adalah kempen yang ada bendera putih ni anak-anak murid Ustaz. Kenapa Ustaz terangkan benda ni kepada awak? Supaya awak tahu keadaan sekeliling. Ya, bagus Kaisha. Sebab orang sekarang dah terdesak dah. Orang dah tak tahu nak cari duit dekat mana. PKP sambung lagi. Okey Ustaz, ni nanti ada bantuan daripada kerajaan. Tapi cukup ke tidak? So, anak-anak murid Ustaz nak beritahu kat awak. Bendera putih ni adalah satu kempen yang diletakkan di depan rumah. Ini untuk apa? Untuk nak bagi tahu, katakan contoh rumah tu memang dah tak ada duit dah. Tapi dia orang malu nak mengaku. So dia orang pacakkan bendera putih depan rumah dia orang untuk bagi tahu yang dia orang ni perlukan bantuan. Kibar bendera putih jika perlukan bantuan. Ini kempen. Maksudnya kalau awak tengok, kalau tengah-tengah awak, contohlah awak keluar rumah. Kita kibar bendera putih. Dia bukan pergi kibar macam kibar bendera Malaysia tu bukan. Dia ikatlah bendera putih tu dekat dengan tiang rumah dia ke. So kalau orang nampak, oh rumah ni ikat bendera putih, dia perlukan bantuan, terus pergi tolong dia. Dan murid Ustaz, itu key dia. Sekarang ni apa yang letak bendera putih tu rumah besar. Kereta 2 biji. Kereta 2 biji, kereta itu dia ada bendera putih. Itu kita tahulah kan. Tapi kalau awak tengok, kalau awak nampak selepas ni tiba-tiba ada bendera putih. Itu maksudnya rumah tu perlukan bantuan. Rumah tu perlukan bantuan dan kita kena pergi tolong. Ya. Belakang Ustaz ada bendera putih. Jom kita tolong Ustaz. Itu bukan bendera putih, itu siling. Siling kan. So kita tak tahu. Kenapa Ustaz terangkan kepada awak? Ustaz nak awak sama-sama bersyukur. Kalau awak rasa awak ni dah cukup makan, awak boleh makan macam-macam. Dekat luar sana semalam isteri Ustaz cerita, punyalah dia ni susah. Dia tak adalah sampai bendera putih lagi. Dia ni punya susah sampai buat apa? Nasi putih gaul dengan Maggi. Awak bayang nasi putih dia gaul dengan Maggi gaul dengan nasi, lepas tu letak telur, letak kicap sikit, makan. Itu sampai satu tahap orang macam tu. Awak sampai tak macam tu? Tak ada Ustaz. Semalam saya baru makan ketam, kari gulai ketam. Semalam baru saya makan sambal sotong. Saya makan king crab salam. Apa makan apa? King crab. Tengok makan king crab lah. Macam-macam lah awak kan. Okay, so anak-anak murid Ustaz. So ini adalah apa yang terjadi dekat sekeliling kita. Kita kena bersyukur sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kita macam-macam nikmat. So sekarang ni adalah masa untuk kita bantu kawan-kawan kita. Ustaz, saya nampak kawan saya angkat bendera Malaysia. Bendera Malaysia tak payah. Bendera putih. Maksudnya apa maksud bendera putih? Kalau awak tahu bendera putih ni maksud dia apa? Dia terlupa nak bawa makanan. Bukan. Siapa tahu apa maksud bendera putih? Dalam in English,
when we raise up the white flag, maksudnya bila kita dah angkat bendera putih. Bukan kau macam mengalah. Macam surrender ke? Good, Haras. Dia dah macam dah surrender. Dia dah mengaku kalah Tak nak lah. apa. Itu simbolik dia. Simbolik dia bila kita tengok bendera putih ni, oh, dia dah mengaku kalah. Sekarang ni kita perlu bantu dia. Anak-anak murid Ustaz, kena bersyukur awak semua ni. Contoh hari tu Ustaz bagi rumah Hafiz. Mak dengan ayah dia bagi macam-macam dekat Ustaz. Bagi daun pandan, pucuk ubi, buah kedondong, macam-macam. Itu alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Nanti siapa-siapa yang rasa mak atau ayah dia ataupun kakak dia apa yang Ustaz, mak ayah saya ataupun kakak saya ada jual, abang saya ada jual something Ustaz. Okey, bagi tahu kat Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan nak teringin rasa juga. Tu Ustaz dah rasa cheesecake, nak juga Ustaz rasa benda yang lain. Okey. Okey dah Okay, habis. Ini apa yang terjadi dekat Malaysia. Ustaz akan bagi tahu ni supaya awak semua tahu apa yang berlaku. Seterusnya, okey. Apa Ustaz? Kempen bendera hitam lah. Bendera hitam ada. Bendera hitam ada. Tapi bukan untuk bendera hitam yang tu tak ada kaitan dengan awak. Itu kaitan dengan orang lain. Okey. Kenapa Ustaz cerita benda tu Ustaz? Okey, itu ada kaitan dengan apa yang kita nak bacakan hadis. Siapa boleh terangkan kepada Ustaz apa hadis yang Ustaz tak masuk tajuk lagi ni. Tak masuk tajuk lagi ni. Cooperation among Muslim. Okey, itu tajuk. Bagi explain sikit apa hadis tu nak cakap. Hadis tu kata bekerjasama ni macam kita membina bangunan. Macam membina bangunan. Okey, terus. Sebab kalau kita membina bangunan, bangunan tu mesti siap, memanglah mesti siap. Bangunan tu dia kerjasama dengan dinding, konkrit, batu-bata. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, Adam masuk. Bagus. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dekat sini kita boleh tengok. Ya, Muslim kena bekerjasama. Ustaz baca tu. Ada apa kamera dah? Lajak pula. Okey, ini dia. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Apa ni? Kita kena bekerjasama dengan orang AI. Orang AI ni apa? Orang-orang. Orang-orang. Awak sama macam kelas Ustaz semalam. Orang-orang. Orang AI. Awak sama macam kelas Ustaz semalam. Kelas Ustaz semalam masa buat psychometric test macam tu lah. Ustaz, TBH. TBH? TBH Ustaz pening TBH. Ustaz sekarang AI tu maksudnya kena ulang 2 kali. Tulislah 2. Tak payahlah tulis AI. Oh, okey. Okey, tak apa Adam. Okey, tak apa. Terima kasih Adam masuk kelas. Saya pun baru tahu. Okey, tak apa. Okey. Jangan kata awak Ustaz baru tahu. Betul. Menangis Ustaz Amirul tengok ni. Hey, AI. Okey, kelas. Okey, an Abi Musa, ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan. Maksud dia apa? Ustaz terangkan dalam bahasa Arab. Apa dia? Mukmin dan mukminat pergi masuk ke tempat bunyan. Apa bunyan lah? Orang Islam dan orang Islam yang lain. Orang Islam dan orang Islam yang lain. Ini kena dengan keadaan kita sekarang. Orang Islam dan orang Islam yang lain. Kal bunyan. What is kal bunyan? Masuk ke tempat bunyan. Kan? Seperti bangunan. Kenapa? Okey. Seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Yang menguatkan satu sama lain. Ustaz tanya awak, kenapa Nabi guna perumpamaan, kenapa Nabi ambil simbol bangunan? Siapa boleh bagi tahu? Sebab bangunan ni dia kalau dia tak ada tiang, dia tak boleh dibangunkan. Lagi? Kalau tak ada dinding pun dia tak boleh dibangunkan. Bagus. Anak-anak murid Ustaz, apa benda yang kita kena ada dalam bangunan? Kita kena ada tiang, kita kena ada bata. Tapi ada je bangunan. Kita kena ada simen. Kita tak ada tiang. Kalau kita ada kayu, boleh. Tapi kenalah ada paku. Maksudnya apa? Bila kita nak bangunan ni, kita nak buat bangunan ni, semua benda-benda tu penting. Ustaz, saya ada bata Ustaz. Tiang ada tiang. Tiang tak ada. Awak nak buat rumah macam mana? Nampak? Ustaz, saya nak buat rumah ada kayu. Paku ada paku. Paku ada Ustaz. Hammer? Hammer tak ada Ustaz. Nampak? Saya guna drill. Okey, tak apa. Drill tak ada masalah. Okey. So dekat sini Nabi Muhammad SAW kata apa? Kita ni macam bangunan. Saling menguatkan. Kemudian Nabi sebut
Wasyabbaka asabi'ahu okey, sampai sini je. Muttafaqun alaihi riwayat dia. Wasyabbaka asabi'ahu. Apa maksud dia kalau tengok dekat kamera ustaz, Nabi buat macam ni. Nabi pegang tangan, kemudian Nabi duduk macam, Nabi pegang macam tu. Then claps his hand with the finger interlace. Lebih kurang macam tu. Nabi nak kata kita ni kena kuat. Kalau orang susah kita kena tolong. Kalau orang sedih kita kena pujuk. Kalau orang menangis kita kena biar je dia menangis. Tak ada. Maksudnya anak-anak berustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi dah pesan daripada dulu lagi. Itu yang Ustaz terangkan kepada awak, kempen bendera putih tu. Awak tiba-tiba awak nampak jiran awak kebar bendera putih, bagi tahu dekat mak ayah awak, mak dia orang tu perlukan bantuan. Okey. Jangan pula awak pergi si kebar kan, padahal awak tengah makan KFC pergi kebar bendera putih. Salah satu sebab anak-anak murid Ustaz dengar sini. Okey, tak apa, itu Ustaz cerita nanti. Okey, dah sampai situ hadis tu. Ada persoalan tentang hadis? Kita nak masuk tajuk pula ni. Ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada bagus. Okey, kalau tak ada, kita akan teruskan dengan tiada. Okey, Syarul teruskan dengan tiada. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Ustaz nak buka awak lagi supaya awak tahu apa yang berlaku dekat dunia luar sana. Supaya awak tak adalah duduk kat rumah asyik main game je. Siapa tahu apa yang terjadi dekat Penang? Awak tak tahu, awak tak baca berita ni. Okey. Tengok sini Ustaz cerita kepada awak. Ustaz rasa tak awak ni siapa yang ada kamera boleh tolong buka kamera tak? Siapa yang boleh buka kamera je. Siapa yang tak boleh buka kamera tak apa. Okey. Anak-anak murid Ustaz dengar sini. Hari ni Ustaz nak cerita kepada awak satu tajuk yang mana kita dah belajar sebelum ni. Sudah, jauhnya Penang. Penang. Okay. Kelas, siapa pernah tengok cerita Korea nama dia Penthouse? Pernah tahu tak Penthouse? Korea ni tak minat. Korea pun saya minat. Yang kena bahan buaya ke? Itu bukan. Tak sampai buaya lagi. Tak sampai buaya lagi. Okay, saya ingat Ustaz dekat Penang. Penang ke kat mana Tak ingat lah. Okey, dia tak sampai buaya lagi. Okey, anak-anak murid Ustaz, kalau awak tahu, dia ada banyak jenis rumah. Katakan dalam jenis rumah awak ada rumah banglo. Rumah banglo ni macam mana? Rumah yang sebiji dia, rumah dia sebuah dia. Dia tak gabung dengan rumah-rumah lain. Banglo. Dia ada rumah teres. Rumah teres ni macam mana? Rumah yang bersambung. Awak ni kalau tunjuk ni awak kata nampak ni. Ni Ustaz nak cerita ni. Apa yang berlaku dekat dunia sana tu. Kan kalau Ustaz tu tak tunjuk kan awak ni. Okey. Dia ada banyak jenis rumah. Ini kategori rumah jenis banglo. Kalau awak tengok rumah jenis banglo, ini banglo sebiji ni. Ini macam rumah siapa? Macam rumah Hafiz, rumah Khaira. Ini rumah-rumah jenis ni. Ada rumah yang jenis teres. Rumah jenis teres. Rumah jenis teres ni rumah Ni lain ni. Ini rumah teres. Ini apa benda ni? Ini rumah teres, rumah yang bersambung-sambung. Okey. Okey Fahim, terima kasih maklum. Okey, ini adalah jenis rumah teres. Ustaz apa kaitan dengan nak belajar ni? Sabar, satu-satu Ustaz kena bawa awak. Okey, rumah teres. Ada orang yang rumah dia rumah semi-D. Semi-D. Rumah semi-D ni rumah yang berkembar. Rumah yang berkembar. Ini adalah rumah yang berkembar. Ada orang rumah dia adalah rumah apartmen. Ini rumah apartmen. Apartmen ni macam ni, yang tinggi. Ini namanya macam rumah ulil. Macam rumah ulil, tapi rumah ulil tu adalah rumah kondo. Itu rumah kondominium. Kondominium. Okay, ini adalah rumah kondominium. Ni dia bertingkat-tingkat tapi dia pendek sikit. Ya, ada rumah orang, rumah duduk, rumah pangsapuri. Awak kena tahu tu jenis-jenis rumah. Saya duduk rumah panjang. Kalau dekat Sarawak dia ada rumah panjang Sarawak. Rumah panjang Sarawak dia duduk macam ni. Hafiz awak duduk kat Sarawak. Itu ya. Ini rumah panjang dekat Sarawak. Wow, Hafiz kan. Ada rumah sekarang ni yang tengah bangun rumah penthouse. Penthouse. Penthouse tu mahal tu. Kalau awak tengok rumah penthouse ni macam mana Ustaz? Rumah penthouse ni tak adalah ni Ustaz macam mana ni, macam kaya sangat ni rumah penthouse ni. Okey, dekat Malaysia awak tahu dekat sini kita boleh tengok dekat Amansiara. Layang. Amansiara. Okey. Awak tengok ni, cuba kira kat Ustaz rumahnya ada berapa tingkat? Penthouse. Rumahnya ada berapa tingkat? 3.
Kira betul-betul. 4. 1, 2, 3, 4. Betul. Sebenarnya sebuah rumah ni akan ada 2 je. Faham? Rumah penthouse ni macam ni. Ustaz tunjuk kat awak. Okey, rumah penthouse ni, 2 rumah ni pintu masuk dia dekat sini. 2 rumah ni pintu masuk dia dekat belakang. So dia macam bukit. Rumah dia dekat bukit. So satu rumah 2 tingkat. Ni 2 tingkat ni. Ini rumah yang sama, ini rumah yang sama. Sebenarnya 4 tingkat ni ada 2 rumah yang berlainan. Atas orang lain, bawah orang lain. Faham? Okay, so Ustaz. Okay, so macam mana rumah yang dekat 2 tingkat ni boleh tak naik ke tingkat 3? Tak boleh. Sebab tu bukan rumah dia. Ini rumah penthouse. Dekat Selayang ada Aman Siara. Ustaz pernah pergi dekat situ. 2 tingkat atas rumah orang lain, 2 tingkat bawah rumah orang lain. Okay. Tak beli dah, Ustaz. Mahal lah. Mahal lah. Kalau kami doakan Ustaz kaya. Amin ya Allah, amin. Okay. Now, okay. So, kenapa Ustaz cerita ni? Ini baru nak masuk tajuk. Anak-anak murid Ustaz, satu ketika terjadi dekat Ustaz tulis kat awak. Bangladesh. Bukan, rumah penthouse terbakar. Oh. Okay. Ini tak ada, ini tak ada. Ini tak ada. Tak boleh. Tak boleh tunjuk. Okay. Ustaz nampak something. Okay. Tengok sini. Okay, ini bukan gambar sebenar. Ini bukan gambar sebenar. Tapi Ustaz nak bagi tahu beginilah keadaan dia. Kalau awak tengok dekat sini. Okay, ini ada kaitan dengan tajuk kita. Dengar betul-betul. 1, 2, 3 hari ke 4 hari lepas. Bila orang nampak api dekat rumah dia. Tapi tak adalah. Api tu dalam dekat tingkap. Tapi tak adalah sampai ke bumbung. Rumah dia macam sampai dekat sini kan. Terbakar ni. Nampak api tu tengah menyala. Ustaz tak boleh tunjuk. Kenapa? Kejap lagi Ustaz cerita. Bila orang nampak rumah tu tengah terbakar, orang call polis. Orang call bomber nak bagi tahu rumah. Orang suruh call bomber. Orang suruh call bomber dia call polis. Polis pun kena pergi juga sebenarnya untuk tengok keadaan. Sebab tu kalau awak tengok, kalau ada accident, ada ambulans, ada polis. Kalau kebakaran, ada bomber, ada polis. Polis mesti ada. Awak kena tahu benda polis. tu. Okay. Diceritakan, okay, ini saya nak bagi tahu sebab ada kaitan dengan tajuk hari ni. Diceritakan bila orang call, kata bomber pun terus datang. Bomber terus datang naik sampai ke rumah dia. Bila bomber naik sampai ke rumah dia, ketuk pintu. Keluarlah satu orang pemuda, satu orang lelaki. Kemudian bomber pun tanya dia, saya dapat laporan yang rumah awak terbakar. Awak tahu jawapan dia apa? Awak bayangkan dah nampak macam ni dah. Ustaz tak boleh tunjuk gambar sebenar. Kejap lagi kenapa Ustaz beritahu kenapa. Bila dia, pada rumah dia tu memang dah penuh, memang dah nampak api dah. Bila orang dia buka, lelaki tu kata, bomber sebenarnya rumah saya tak terbakar pun. Bomber dah pelik dah. Tapi nampak api, rumah dia nampak penuh dengan api kat belakang tu. Kemudian dia heran. Bomber dah start heran dah. Dia tak ada bomber. Dia kata rumah saya okey je. Sekali bomber dengan polis minta nak masuk rumah tu. Dengar. Sekarang Ustaz bagi tahu kenapa Ustaz tak boleh tunjuk gambar rumah tu. Bila bomber dengan polis masuk, rupa-rupanya dalam rumah tu, dia orang lelaki orang Melayu. Buka saja dalam rumah tu, rupa-rupanya rumah tu, orang lelaki tu jadikan rumah dia sebagai tempat sihir orang, tempat santau orang. Dia letak, maksudnya dia puja syaitan. Rumah dia tu dia memuja syaitan. Dia sembah syaitan untuk dia sihir orang. Dia hantar santau kepada orang. Nampak anak-anak murid Ustaz? Itu syirik namanya. Nampak? Itu syirik namanya. Itu syirik Ini dah jadi syirik jali. Syirik yang terang-terang. Bila buka, Ustaz tak boleh tunjuk gambar tu kepada awak. Kenapa? Dalam rumah tu dengan ada darah, ada patung, ada telur rebus, ada ada api. Ya Allah, telur rebus tu buat apalah bagi dia makan. Kita boleh makan, buat sandwich macam-macam lagi boleh buat. Anak-anak murid Ustaz, bila masuk tu bomba terkejut. Rupa-rupanya dalam rumah tu dia menyembah syaitan. Lelaki, muda lagi daripada Ustaz. Umur dia dalam 20 lebih. So bila dia sembah syaitan, dekat lantai tu penuh dengan gambar-gambar orang. Nampak? Ustaz pernah cerita kepada awak.
Bila orang nak sihir, kita pernah belajar sihir. Bila orang nak sihir, dia ada gambar. Oh, gambar siapa? Gambar katakan Ali kahwin dengan Minah. Ya, dia sihir. Ali dengan Minah. So dia Nanti sihir. dia belah. Dia sihir supaya Ali dengan Minah ni bercerai. Oh, dia macam berdoa lah tapi dalam belai. Dia bukan berdoa, dia sihir. Kita tak panggil dia berdoa. Berdoa ni benda baik. Dia Tapi sihir. dia macam wish lah yang dia orang akan bercerai. So dia bukan wish. Dia bukan wish, dia bagi. Dia bukan berdoa Dia macam dia bukan wish Ali say, dia macam syaman. Dia mesti syaman. Syaman kalau syaman. Dia macam syaman. So anak-anak murid ustaz, itu yang kita nak bagi tahu dekat Malaysia ada benda tu. So hari ni tajuk yang kita nak belajar hari ni, sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan syirik. Syirik terbahagi kepada berapa? Dua. Yang pertama syirik khafi dengan syirik jali. Syirik khafi dengan syirik jali. Syirik khafi adalah syirik Yang apa tu? Kenapa Insyirah muka dia macam tu? Potato. Okey. Kalau syirik macam mana dia buat macam tu? Ustaz tertariklah dia buat macam tu. Okey. Apa? Okey, kalau syirik jali adalah syirik besar. Syirik khafi adalah syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi. Okey, syirik jali syirik besar. So kalau sihir dia dikategorikan jali ataupun khafi? Khafi. Sihir. Jali. Jali adalah terang. Maksudnya dia terang-terang puja syaitan. Dia nampak. Anak-anak murid Ustaz tak boleh tunjuk. Kalau Ustaz tunjuk, takut awak tak tidur malam. Ustaz tengok. Sebab tu kalau siapa baca berita, dia akan tunjuk gambar-gambar tu. Saya kata, Ya Allah Akbar. Tengok Ustaz. Tak payahlah. Boleh lah Ustaz hantarkan saja. Untuk dia je lah Ustaz. Tak payah. So anak-anak murid Ustaz, kita dah belajar tajuk syirik. Ingat anak-anak murid Ustaz, syirik ni adalah tajuk yang mana yang sangat besar. Yang mana disebabkan syirik, kita tak akan masuk syurga. Syirik ni dia punya Ustaz punya ni slow pula. Dia punya dosa dia sangat besar. So hari ni kita akan sambung. Nampak anak-anak murid Ustaz, benda tu benda yang berlaku. Sampai orang terdesak betul nak cari duit, sampai sanggup minta tolong kepada syaitan. Ingat? Ya Allah ya Rabbi. Awak ingat dia sihir tu percuma ke? Kena bayar tu. Wait. Itu bisnes tu. Itu Ustaz tak cerita lagi orang hantar sihir online. Dia hantar guna pos laju. Itu Ustaz tak cerita lagi tu. Okey, so tak apa. Itu begitu. Nak beli apa dah tu? Tapi ini benda betul. Ustaz, tahun lepas ke 2 tahun lepas, dia hantar macam patung tu kepada seseorang. Ini cerita betul. Ustaz tak tipu. Itu manusia sekarang sangat terdesak sampai sanggup minta tolong kepada syaitan. Buat sihir ni pun bisnes. Awak jangan buat pula tiba-tiba Ustaz nampak ini macam anak murid aku dulu ni. Sihir percuma, promosi 3 orang RM10. Ini macam mana ni? Okey. Anak-anak murid Ustaz, hari ini kita akan sambung dengan satu tajuk yang sangat penting. Kenapa? Benda ini berkait rapat dengan kehidupan kita. Nur Insyirah, tolong baca tajuk kita tu. Apa tajuk tu? Nak baca macam mana tu? Khurafah. Okey. Sikit lagi. Mai Sarah nak baca macam mana tu? Khirafah. Itu zirafah. Bukan. Khaira, silakan Khaira. Apa tajuk kita tu? Khurafah. Okay, good. Dalam bahasa terima kasih Khaira. Okay, anak-anak murid Ustaz, tajuk yang kita akan belajar hari ini adalah khurafah. Ustaz, saya tengoklah. Okay, ataupun Hafiz, awak buat apa tu? Ustaz suruh dengar, awak tengok apa? Ustaz, buku mana satu ni? Okey, anak-anak murid Ustaz, khurafah ataupun orang Melayu panggil khurafat. Yang awak dah tengok cerita tu. Okey, khurafah ataupun khurafat. Okey, anak-anak murid Ustaz. Cerita munafik. Bercakap dengan jin. Bercakap dengan jin. Ni satu ni. Macam ni. Okey, khurafah ataupun khurafat. Habis tu Ustaz Adam dalam cerita munafik tu. Sabarlah. Anak-anak murid Ustaz, awak kena tahu khurafat ni benda apa?
Munafik. Khurafat ni benda apa? Munafik ni betul ke dalam dengar sini? Ada Khurafat ni kot. adalah satu okey, kita baca dulu kejap lagi Ustaz terangkan. Yang pertama ni Ustaz nak Kaisha tolong baca. Hafiz nak baca Ustaz. Oi. Potato. Focus in class. Potato tu dia boleh berdiri. Ya. Okey Kaisha tolong baca nombor 1 Kaisha. Saya Kaira. Kaira ke Kaisha? Ustaz sebut Kaira ke Kaisha tadi? Kaisha. Saya sebut Kaisha. Kaisha tolong baca yang pertama Kaisha. Mana dia? Nanti ajaklah Caca nak buat potato tu. Kaisha, mana Kaisha? Kaisha hilang. Dia terbang tu. Okey, Kaisha tolong baca yang pertama. Dia terbang dengan kerbau dia. Siap Hafiz. Senyap Okey. potato. Kaisha boleh baca tak? Ustaz boleh tak saya pergi ambil biskut Ustaz? Baca yang mana? Yang nombor 1. Nombor 1 Ya. Okay. Khurafat ialah kepercayaan dan amalan karut-marut yang boleh membatalkan iman. Okey anak-anak murid Ustaz, khurafat ni maksud dia apa? Khurafat ni adalah kepercayaan. Terima kasih Kaisha. Kepercayaan dan amalan karut. Ustaz tulis penuh supaya awak ni. Kepercayaan dan amalan karut mengarut yang boleh membatalkan iman. Anak-anak murid Ustaz, awak ingat macam ni je. Awak ingat macam ni. Khurafat ni adalah kepercayaan yang mana dia mengarut. Kepercayaan tu dia Tak betul. Kepercayaan tu awak dengar pun pelik. Kejap lagi Ustaz cerita kat awak apa kepercayaan mengarut yang ada dalam kepercayaan orang-orang Melayu kita ni. Okay, Ustaz Orang Melayu lagi. juga disalahkan. Orang Melayu pun ada sebab dia membatalkan iman. Okey, sorry. Sebab orang Cina dia ada dia punya pandangan dia. Kepercayaan dan amalan mengarut. Yang boleh membatalkan iman. Habis tu Ustaz Hafiz awak tak elak. Habisnya kita orang yang buat benda-benda mengarut tu. Okey, anak-anak boleh Ustaz dengar sini baik-baik. Okey. Ustaz, orang Melayu juga dipersalahkan. Kenapa? Kejap lagi Ustaz cerita apa kepercayaan dalam... Saya bukan orang Melayu. Saya orang Melayu. Ustaz pun bukan orang Melayu. Ustaz orang Islam. Tak adalah. Okey. Kelas anak-anak murid Ustaz. Kenapa? Sebab kejap lagi Ustaz akan ceritakan apa perkara yang ada dekat Malaysia. Kenapa Ustaz tak sebut agama Buddha? Kenapa Ustaz tak sebut agama Buddha? Sebab dia tak ada kaitan dengan agama Islam. Sebab orang Melayu ni kebanyakan dia boleh kata hampir 90% semuanya adalah orang Islam. Dan ada kepercayaan yang dia tak betul pun dengan Islam ni. Dia tak betul pun. 10% tu tempat lain. Okey, 10. Okey. Contohnya. Okey. Contohnya. Okey, Hafiz tolong baca contoh yang kedua Hafiz. Nombor 2. Hafiz yang kedua. Oh, dia bikin biskut, lupa. Damian ni, tolong baca nombor 2. Oh wait, dia tak lah. Dia ada kat situ. Dia ada dia pakai orang. Tak kenapa. Dia tengah buka Google tu. Dia tengah ingat YouTube. Betul lah Hafiz? Tak dengar tu. Hafiz, tengah YouTube Alien. Ya Ustaz. Hafiz. Marah pula. Azal Ustaz tak salah pun. Asal Syekh Ustaz je yang salah lah malam ni. Tengah tengok dunia ni. Okey, nombor 2. Damia tolong baca nombor 2. Contohnya seperti percaya apabila burung gagak ada 2 Damia berbunyi di atas bumbung rumah. Itu menandakan ahli keluarga yang akan meninggal dunia. Okey, stop. Stop. Anak-anak murid Ustaz, ini kita pernah percaya dulu, orang-orang dulu percaya. Kalaulah tiba-tiba atas rumah ada bumbung. Atas bumbung ada burung gagak bunyi.
Awak pernah tengok tak burung gagak ni macam mana? Kenal tak burung gagak tu macam mana? Hitam legam. Hitam. Burung gagak ni, Krisis, burung gegak pun tak tahu. Burung gegak lah. Burung gagak. Gegak. Burung gagak. Burung gagak ni anak-anak Mata murid Ustaz. merah. Ya, burung gagak ni adalah simbol kepada kotor. Sebab burung gagak ni dia makan sampah. Tapi kalau kita jaga Dia makan bangkai, dia makan macam Kesian tu. dia tak bersalah. So itu okey anak-anak Dia murid satu Ustaz. bersalah. So sebahagian orang dulu percaya kalaulah burung gagak tu bunyi atas rumah, apa? Habislah nanti akan ada ahli keluarga kita yang akan meninggal dunia. Ini kepercayaan karut. What? Ini tak betul. Apa kaitan burung tu bunyi dengan awak punya ahli keluarga meninggal dunia? Tak ada Kalau kaitan. jadi pun nanti salah siapa? Ustaz, burung ni yang macam Uncle Gad bagi makan nasi setiap pagi kan? Itu bukan burung gagak. Ustaz tak Itu pasti yang tu burung. kecil-kecil. Itu yang kecil-kecil tu. Ustaz tak pasti ada burung gagak ke tidak. Tapi kadang-kadang burung gagak ni ada je dekat sini. Kalau awak nak tengok burung gagak yang banyak, awak pergi Kelang. Jom. Ustaz, kenapa tak boleh bela burung gagak? Ustaz tak kata pun tak boleh. Tak ada masalah pun. Cuma orang tak pernah bela pun burung gagak ni. Jaga betul-betul nanti dia jadi jaga. Ingat, anak-anak murid Ustaz, tak ada kaitan pun. Burung memanglah berbunyi. Kruk, kruk, kruk. Hafiz, tu burung apa tu? Burung puyuh. Burung puyuh. Dia salah burung. Okey. So anak-anak murid Ustaz, kejap lagi Ustaz cerita benda yang lagi pelik lagi. Ini tak pelik lagi. Okey, percaya bila burung gagak kalau dia bunyi atas bumbung awak, habislah. Dalam sesama adik-beradik awak, nanti akan ada orang yang meninggal dunia. Ini Asal dia beradik. So maksudnya kalau betul jadi ya, menandakan ada ahli keluarga yang akan meninggal dunia. Ahli keluarga kita. Kruk, 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 kruk. Tengok. Siapa yang meninggal ni? Tak lama lah. Menipu. Mana ada kaitan dengan burung? Tak ada kaitan dengan burung. Mengarut. Kesian burung, disalahkan. Seterusnya. Insyirah baca yang seterusnya. Okay. Hilang. Percaya? Percaya. Kat mana dah tu? Ni Ustaz dah tanda warna biru dah ni. Cepat. Ustaz tunjukkan burung gagak. Patutlah. Ustaz dah tunjuk burung gagak. Patutlah Ustaz tunjuk buku dia tadi. Ustaz dah tunjuk buku dia tadi. Percaya apabila ular masuk ke dalam rumah menandakan ada kecelakaan yang akan menimpa. Anak-anak murid Ustaz, apa maksudnya? Tadi kalaulah burung gagak bunyi atas bumbung, nanti akan ada seorang meninggal. Itu karut, tak ada kaitan. Yang seterusnya dia kata apa? Ular masuklah rumah, nanti akan ada musibah. Akan ada bala yang akan datang. Ular pun jadi dalam pipin. Ular akan masuk rumah saya main kali. Kelas. Ada pun jadi dalam pipin. Ingat, ular bila masuk rumah tak ada kaitan. Dia pun nak ada rumah dia juga. Kadang-kadang. Awak pernah tengok tak ular yang duduk dalam mesin basuh? Pernah tengok ular duduk dalam mesin basuh? Ular sawa. Tak, ular ni betul. Ular tu dia duduk dalam mesin basuh. Sebab dia nak sejuk. Dia satu makcik tu, dia buka, dalam tu ada ular sawa. Terkejut dia. Hari tu dekat mana Ustaz tengok, dia nak start enjin tak boleh. Macam mana tahu Ustaz tak pasti start. Dia rasa macam pelik. Buka bumper kereta depan tu, tengok ada ular atas tu. Nampak? Apa kaitan ular tu dengan awak punya? Tak ada kaitan. Ular. Assalamualaikum. Ada jadi pun dalam pipin. Ingat, tak ada. Ingat kalau awak tengok apa-apa, Ustaz, ular masuk dalam rumah, tanda dia akan ada musibah. Mengarut benda tu. Tak ada kaitan. Apa? Musibah. Assalamualaikum. Kau belajar Melayu tak? Musibah tu apa? Musibah tu apa? Teach. Musibah, what is the musibah? Musibah ni dia macam akan satu benda-benda tak baik berlaku dalam keluarga. Ya, musibahnya akan ada benda yang tak baik. Contoh akan ada kecelakaan. Tadi kalau burung bunyi akan ada orang meninggal. Tapi kalau ular masuk, habislah nanti akan ada lah kita dapat susah nanti. Mengarut semua tu. Bad luck. Yes! Asal dengar suara Nur Sofia. Finally. Ya. Sofia has awakened. Ya. Ya, Ustaz. Ya.
Ya, macam bad luck. Thank you. Dia macam bad luck. Okey. Seterusnya, suara Nur Sofia. Nur Sofia, tolong baca Nur Sofia yang seterusnya. Yang ni lagi gempak. Nur Sofia baca. Pula ni. Baca lah. Nur Sofia baca. Ya. Meletakkan kain putih di atas batu nisan dan meletakkan payung untuk memayungi kubur. Ini kenapa pula nak letak atas kain putih? Anak-anak murid Ustaz dengar. Ni. Dengar sini baik-baik. Ustaz ajar. Siblings. Ya, Ustaz. Ni kita Ustaz tak boleh betul lah tengok muka potato tu. Okey. Anak-anak murid Ustaz, yang seterusnya adalah meletakkan kain putih di atas batu nisan dan meletakkan payung untuk payung kubur tu. Anak-anak murid Ustaz, kalaulah awak dah ditanam, kalaulah kita dah ditanam dalam kubur, apa saja awak buat atas kubur awak tu, dia tak akan bagi efek. Ustaz, dekat atas tu saya letak Quran banyak-banyak Ustaz supaya nanti saya tak kena seksa. Tak ada benda tu. Awak duduk dalam kubur tak ada kaitan dah dengan Ustaz tahu tak? Ada orang kan dia percaya kepada Quran, dia masuk dalam kubur, duduk dalam kubur. Lepas tu Ustaz tu datang tanya, "Kenapa kubur dalam kubur? Saya jadi Superman." Apa benda? Apa kaitannya? Itu lah. Superman. Okey, anak-anak murid Ustaz, ingat kalaulah dekat atas tu awak letak Al-Quran Ustaz, dekat atas kubur tu saya buat masjid Ustaz supaya saya tak kena seksa. Itu tak ada benda-benda tu. Mana boleh mana buat masjid atas? Ada contoh. Faham? Masjid terbang. Okey, ingat anak-anak murid Ustaz, itu benda semua tak ada. Saya letak payung Ustaz, takut kubur panas. Tak ada kaitan dengan benda tu. Kubur ni memang akan panas cerita dia. Sebab dia kena. Ustaz, kalau kita nak payung dia bila-bila masa hujan banyak kali sampai bila kita nak duduk, betul. Awak nak letak payung apa? Kanopi. Ingat, kalaulah awak buat banyak dosa, katakan kita buat banyak dosa dan kita takut akan diseksa dekat dalam kubur. Kita pun pesan dekat kawan-kawan kita, nanti waktu kubur nanti tolong letak payung boleh tak? Takut aku panas kat dalam. Mana ada dalam tu? Kubur dalam panas, awak takkan rasa dekat luar. Dan panas dekat luar takkan rasa dekat dalam. Dia takut kubur panas tapi dia tak fikir orang dalam tu. Betul. Ustaz, kalau letak kemah tu kenapa? Itu kalau waktu nak mengebumikan, kita letak kemah tu, waktu tengah proses mengebumikan tak kemah, supaya orang yang nak gali kubur orang tanah tu tak adalah kena panas. Kita tak adalah kena panas. Lepas tu saya pelik kat cara perkuburan memang tak ada pokok ke kan? Okey, nanti Ustaz akan ajar awak. Kenapa waktu kita lepas, kalau awak perasan lepas dia kebumikan tiba-tiba dia cucuk pokok. Dia cucuk anak pokok dekat situ. Supaya anak pokok tu berzikir. Ya, itu betul. Itu supaya pokok tu tolong berzikir. Itu betul. Supaya pokok tu berzikir. Pokok juga yang kena buat juga. Tengok soalan yang jawapan yang bagus. Ustaz, kita ni punya malas Ustaz nak berzikir sampai suruh pokok berzikir. Tak ada Ustaz. Saya ingat Ustaz dulu Nabi Muhammad pernah buat benda tu. Nabi Muhammad cucuk pokok dekat situ. Itu dah marah. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi kepercayaan mengarut. Dengar sini Ustaz beritahu kat awak. Ada kepercayaan mengarut yang Ustaz nak bagi tahu kat awak. Okey, tengok sini. Dan lagi kepercayaan kita kalau awak nak buat kenduri. Pernah dengar tak benda ni? Kalau awak nak buat kenduri, siapa katakan Nur Insyirah, kat putaran Nur Insyirah. Kalau siapa-siapa nak buat kenduri, benda yang paling takut kalau hujan. Awak sekarang ni kalau kenduri mesti akan buat dekat kalau kenduri mesti akan buat dekat dewan. Tapi kalau kampung-kampung dia orang akan buat kemah. Awak pernah tengok ada kenduri orang kampung? Awak ni kena pergi sana. Kenduri orang kampung, kenduri kampung. Tarik sikit tengok. Kenduri kampung ni nampak ni. Dia akan ada itu tak pernah nampak. Dia akan ada payung, dia akan ada kemah dekat luar. Ni akan kemah ni. Tu kat Sarawak. So benda-benda ni, anak-anak murid Ustaz, benda-benda ni bila ada kenduri macam ni nampak. Bila ada kenduri, benda yang paling ditakutkan adalah kalau hujan. Kalau hujan nanti susah, dia akan macam mana kena kenduri.
So awak tahu tak sesetengah orang dia buat apa? Macam mana dia tak nak bagi hujan, dia ambil baju dia, letak kat atas. pandai, dia letak atas bumbung. Dia ambil baju dia, letak atas bumbung. Buat apa Ustaz? Sebab Dah ada nak bumbung buat apa sebab nak? tak bumbung rumah, letak baju atas bumbung rumah supaya hujan tak turun. Ini kepercayaan. Ada kaitan tak benda tu? Tak ada kaitan pun. Tak ada kaitan. Benda tu tak ada kaitan. Kalau hujan, protect juga. Okey, kalau hujan pun tak ada kaitan. Ini Ustaz pernah dengar dulu. Kalau ni kat rumah saya hujan ni. Kemudian ada lagi kepercayaan mengarut. Katakan kalau Hafiz keluar rumah. Ni ada kepercayaan ni. Kalau Hafiz keluar rumah, ni Hafiz. Ada pernah dengar benda ni. Katakan kalau Hafiz, ini Hafiz, rambut kat depan je. Ini rambut Hafiz. Janjit sing. Ni rambut Hafiz. Tu macam syirah. Okay. Katakan ini Hafiz. Okey, Hafiz keluar rumah, tiba-tiba ini betul yang ada Ustaz pernah dengar. Kalau keluar rumah, tiba-tiba nampak biawak. Keluar rumah Betul nampak biawak. Biawak. Macam mana tu? Itu lah macam chicken Ustaz. Betul juga kan. Ustaz pun tak pandai lah lukis biawak. Keluar rumah, nampak biawak. Oh, Hafiz pun kata aku habislah perjalanan aku kali ni mesti akan jadi susah. Nampak? Itu kepercayaan orang. Hafiz. Bila keluar je rumah. Mak saya dah jumpa biawak banyak kali dah. Tak ada kaitan Ustaz. Biawak pun nak lalu. Awak ingat biawak saja, ingat awak saja je boring PKP. Biawak pun boring PKP ni. Macam itik. Minta maaf ada Ustaz tak pada lukis. Okey. Okey. Kelas, kepercayaan seterusnya tadi kalau nak elakkan hujan letak baju atas bumbung. Dan seterusnya keluar rumah nampak biawak. Habislah hari ni aku punya kerja hari ni. Habislah mesti tak jadi. Ustaz, saya ada pernah dengar satu ni, lupa dah apa. Dia kata kalau keluar waktu malam-malam dan Tak dengar kalau keluar waktu malam apa? Keluar waktu malam-malam dapat apa tu bad luck. Ustaz tak pernah dengar apa yang tu. Bad luck? Tu nanti itu ada kaitan. Perempuan kalau keluar rumah malam-malam. Macam tu je. Wallahu a'lam. Okey, Damia, apa soalan? Damia ada soalan, silakan. Kalau macam kan waktu kecil kan saya dengar kalau masa tu tak tutup kepala nanti syaitan mengayat. Macam mana? Tak dengar. Real. Dulu waktu kecil kan saya dengar kalau masuk toilet tak tutup kepala nanti syaitan mengayat. Itu betul ke tak? Tu betul lah. Okey, awak kena tahu kalau masuk tandas kena tutup kepala, itu sunnah. Itu bukan khurafat, itu memang betul. Itu memang betul. Bila masuk tandas, kita kena tutup kepala, itu sunnah. Itu betul. Itu memang kita kena buat. Sebab nanti syaitan. Pesuha. Faham dia punya okey dah, okey. Okey, so ada nama Ustaz, ini semua kepercayaan karut yang mana yang boleh membatalkan iman. Ada lagi pelik Ustaz? Ada yang lagi pelik. Tak ada. Ustaz tak tahu. Tunjuk. Okey. Terus, okey ingat. Okey. Siapa lagi yang belum baca ni? Hafiz. Maisarah nombor 3 Maisarah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap. Nombor 3 hukum. Hukum mempercayai perkara khurafat adalah haram. Haram. Awak percaya? Maksudnya kita percaya sebelum ni dapat dosa banyak lah. Ingat. Tapi tu tak tahu. Tak tahu tak apa. Sekarang dah tahu. Awak sebelum ni percaya apa Hafiz? Saya tak percaya langsung sebab saya dengar benda macam pelik-pelik. Ingat kalau dengar pelik-pelik. Orang Islam tahu tu benda pelik-pelik. Ingat. Ada benda yang tak perlulah macam. Tapi perkara yang boleh membatalkan iman ni maksudnya benda yang dengar pun ada kaitan dengan kematian. Apa kaitan burung? Burung bukan ya ada kaitan burung dengan kematian disalahkan. Okey, faham? Okey, Ustaz bacakan hadis. Tapi kalau petua Ustaz, petua tu khurafat juga. Petua lain. Petua tu apa? Petua ni maksudnya pesan-pesan. Contoh, Hafiz, nanti kalau masuk hutan nanti, contoh, ini betul. Hafiz, kalau masuk hutan nanti, mulut jangan cakap sebarangan. Ini betul. Sebab nanti keluar benda kan. Good. Sebab hutan bukan tempat kita. Tapi kalau tazim?
Tak ada satu benda lain lah. Anak-anak menurut Ustaz, ingat itu betul. Kalau orang petua kan, okey masuk hutan, jangan cakap sebarangan. Masuk dalam hutan, ada orang betul-betul yang benda ni betul. Sebab hutan bukan tempat kita. Hutan adalah tempat makhluk lain. So, tu boleh percaya. Ada kes ke tu? Bukan percaya, benda ni memang betul lah. Maksudnya memang orang bagi betul. Ada Kalau awak masuk Kau tak hutan, dosa. dia tak adalah berdosa. Cuma kalau awak masuk Tu hutan, safety. dia Kita macam kena ni hormat je orang macam tu lah. ya, kita masuk tempat makhluk lain, kita kena hormat lah. Ni tak apa Maksudnya lah. Universe hutan ni tempat banyak makhluk. Ada makhluk yang kita nampak, ada makhluk yang kita tak nampak. So kalau masuk Apa Ustaz hutan, kata makhluk? ialah makhluk kan benda yang diciptakan. Ustaz, ada dia kes tu Ustaz? Jadi situ. Maksudnya macam ni. Bila awak masuk hutan, jangan cakap besar. Ini betul. Ustaz pernah masuk hutan, Ustaz tahulah. Ada kes ke Ustaz? Jadi situ. Dia macam kalau Dia awak cakap besar, masuk hutan, singa awak cakap besar. Awak cakap besar, Singa keluar. adalah nanti. Betul. Ini memang Ustaz cerita. Maksudnya kalau kat luar rumah saya ada pokok-pokok. Tapi cakap besar ni bukan dekat dalam hutan je. Dekat sekolah pun nak cakap besar. Kalau dekat sekolah ni awak mungkin berdeal dengan kawan-kawan awak. Mungkin kawan-kawan awak paling kurang pun marah awak. Tapi kalau awak masuk hutan, kalau awak cakap besar, ada benda yang akan marah awak. Ibaratnya macam tu. Singa marah awak. So dia tengah tidur. Bunian lah. Aduh. Ah. Atuk saya kata Ustaz kan? Ustaz, okey, saya pernah dengar cerita orang tu masuk hutan, dia cakap dia tak takut, lepas tu itu cerita lain lah. Tapi Ustaz, alah tak cerita Ustaz. Ustaz, kebun hutan belakang rumah nenek, itu kalau dia masuk hutan ni, maksudnya hutan yang bukannya yang pokok-pokok sikit, no, yang semak-semak tu bukan. Ini maksudnya memang awak masuk hutan. Memang nama dia kita akan masuk, okey, kita akan masuk hutan. So, masuk tu jangan buat cakap besar sebab panjanglah ceritanya. Ustaz, Belum sampainya. Ustaz, bunian ni kena percaya ke? Ustaz, bunian ni wujud ataupun tidak? Wujud. Awak kena tahu bunian tu wujud. Bunian ni adalah makhluk gaib. Sembunyi. Tapi saya cerita saya masa tu kata macam tak betul. Tak, no. Awak kena tahu. Bunian adalah makhluk Allah. Dengar. Bunian adalah makhluk Allah. Yang mana kita tahu benda tu wujud. Cuma kita tak nampak dia. Faham Bunian tu memang ada. Orang buat cerita-cerita pelik-pelik. Itu yang cerita pelik tu dia orang punya nak dapat ni saya masuk ke alam bunian itu alam bunian tu betul. Tapi kalau saya naik ke langit berjumpa dengan itu tak betul. Okey. Kita baca hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La adwa wala tiyarah wala hammata wala safara. Ada satu lagi. Orang dulu dia kata apa? Kalau awak tanya mak dengan ayah awak mesti tahu. Orang dulu terkenal, dulu ada satu amalan yang mana amalan sekarang dia dah tak buat dah. Apa dia? Awak tanya mak dengan ayah awak, confirm mak ayah awak tahu. Mandi wajib. Wait, mandi apa tu? Mandi sah. Bila kahwin beras. Mandi safa. Mandi Safa. Masuk bulan Safa, Muharram, Safa. Masuk bulan Safa, mandi. Mandi untuk apa? Mandi untuk buang bala. Itu mengarut tu. Tak ada benda tu. Bala tu apa benda pula? Buang bala, buang musibah. Kalau buang perkara jahat. Orang cakap buang suai. Buang bad luck. Mandi untuk buang bad luck. Boleh tak kalau kita mandi Safa tu supaya hilangkan dosa ni? Tak ada. Tak boleh. Tak ada. Ini kepercayaan karut. Ini kepercayaan khurafat. Ada ke orang buat Ustaz? Ada. Benda ni dulu buat. Sekarang orang dah tak buat dah. Memang dulu awak tanya mak Hafiz, awak pergi tanya mak dengan ayah awak, mak pernah dengar tak mandi safar? Mesti mak awak pernah dengar. Mandi safar tu apa? Ini adalah khurafat. InsyaAllah saya tanya. Okey, ingat? Okey. Ikut trend-trend dulu. Okey. Klasik. Okey, tidak ada tiarah merasa sial dengan burung. Okey, tiarah ni maksudnya bunyi burung, habislah kita. Tak ada, Nabi kata benda tu tak ada. Okey, tidak ada hammah merasa sial dengan burung hantu. Yang burung-burung tu dia dari dulu Ya, Nabi dah pesan dah. Tilik guna burung, benda tu tak betul. Apa kaitan? Saya tak pernah dengar burung hantu tu.
Ustaz pernah nanti tengok comel Ustaz lah. pernah tengok burung hantu terbang betul-betul terbang tu Ustaz. Bukan dekat zoo, dekat sekolah Ustaz. Tengah-tengah malam burung hantu terbang. Betul-betul burung hantu realnya terbang. Comel je. Dia pandang macam ni. Pandang Kau tak Ustaz. masuk tidur lagi. Dan tidak ada sofar sebagai bulan musibah. Dia orang kata mani Ustaz buat safar apa ni bulan malam-malam musibah. tu? Ustaz pergi cari hantu lah. Ustaz buat kesukaan. Ustaz cerita tu cerita lain Ustaz pergi cari benda tu cerita lain. Okey. Dah habis dah perkaitan dengan khurafat. Okey, antara Masa cara pun dah mengatasi habis. khurafat mengadakan pengajian ilmu. Okey, yang bahasa mudahnya macam mana nak hilangkan khurafat ni? Belajar. Jangan duk percaya benda bukan-bukan. Belajar. Orang suruh belajar, pergi percaya. Tak boleh ni, nanti kita tak ada. Waktu belajar. Dah lah waktu Kalau belajar tak ni. tahu, tak berdosa. Tak tahu, tanya. Tak tahu, Ustaz, tanya. kaki burung hantu panjang. Ya, betul. Bisa. Panjang. Oh, Ustaz. Kejar nanti. Okey, Kejar anak-anak tu okey, malam-malam. ada orang jap. Okey, jap. Okey, anak-anak mereka itu yang kita nak belajar tajuk berkaitan dengan khurafat. So, apa pesanan Ustaz kepada awak semua? Jangan duk percaya benda-benda mengarut. Kalau awak dengar benda-benda pelik, tanya Ustaz. Itu yang Ustaz heran tu. Ustaz, orang bukan okey, banyak benda yang Ustaz pelik. Okey. I think that's all from me. Thank you so much masa untuk awak pergi berehat. Thank you so much. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr allazina amanu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum. Dah sampai destination dah ni. Bye. Thank you, Ustaz. Ustaz kata nak tanya macam mana dia buat potato tu. Apa? Macam mana dia buat potato Ustaz tanya tadi. Ayah. Bye bye.